Buku dia dua buku kat meja depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita buka pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah SWT, Nazir dan Tata Kuasa Masjid Kota Damansara, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri kuliah maghrib. Dan alhamdulillah pada malam ini kitab yang kita baca sebelum ini telah pun siap, dan siapa yang nak boleh ambil di meja belakang tu, atau kalau habis di kereta saya nanti dekat kereta saya, ataupun di atas meja tu. Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, dalam kita meneliti perjalanan kehidupan kita, setiap bulan itu ada berlakunya peristiwa-peristiwa besar, dan kita tak lama lagi akan menyambut peristiwa lahirnya Rasulullah SAW. Masuknya ke bulan Rabi', sama ada Rabi' al-awwal atau Rabi' al-thani. Itulah bulan yang menyaksikan kebesaran Rasulullah SAW. Secara masyhurnya 12 Rabiul Awal, dan dalam masa yang sama banyak perselisihan pandangan. Maka biarlah perselisihan itu sebagai satu yang mencambahkan idea. Tapi yang pastinya bulan Rabiul Awal itu berlakunya kelahiran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masuk bulan Ramadan, kita akan kaji tentang puasa. Bila masuknya bulan Rejab, kita kaji tentang sembahyang. Orang pergi haji, kita kaji tentang haji. Dan bila masuk Rabi', maka wajar kita kaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memantapkan lagi pengetahuan kita tentang manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi sebab itulah Rasulullah ini perlu dikaji sejarahnya. Dan antara buku-buku yang terbaik yang setakat ini, yang di Malaysia ni yang dah ada terjemahan, ialah buku Rahiqul Maktum. Rahiqul Maktum ini ialah buku yang mendapat anugerah oleh OIC untuk diterjemah sebagai buku yang terbaik dalam sayembara penulisan. Dibuat satu sayembara penulisan, maka Syekh Sofiur Rahman Mubarakpuri telah pun menghasilkan kitab Rahiqul Maktum yang dinobatkan sebagai kitab terbaik pada pertandingan itu, dan dicetak di seluruh dunia. Tak ada hak terpelihara, tak ada. Semua orang berhak untuk mengambil dan menterjemahkannya, tak ada bayar royalty pun. Jadi kitab ni antara kitab yang terhebat untuk kita kenal Rasulullah, sebab dia berdasarkan sejarah yang disusun mengikut cara hadis Rasulullah SAW. Jadi kita mengenali Rasulullah berdasarkan hadis. Jadi bila berdasarkan hadis ini, disusun hadis-hadis sebut oleh Imam Sofiur Rahman, oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarakpuri, ulama hadis India yang
pada zaman sekarang ni ialah antara buku-buku yang terbaik dan juga mudah untuk dibaca. Sebab sistem dia tidak begitu rumit. Sistem dia keluarkan hadis dan dia huraikan sedikit hadis dan dia pilih hadis-hadis yang terbaik untuk digabungkan membuat penceritaan. Jadi itu kalau kita mengkaji tentang Rasulullah, maka sebaiknya ambil kitab Sofiyur Rahman Mubarakpuri, penulisnya iaitu kitab Ar-Rahiqul Maktum, ataupun kita mengambil kitab Syama'il Muhammadiyah, sama ada Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi atau yang telah diringkaskan. Maka dua kitab tu saya syorkan untuk kita jadikan sebagai kitab, salah satu daripadanya kitab untuk mencari detail tentang Rasulullah. Kalau Syama'il Muhammadiyah itu memang detail, bagaimana cara jalan Rasulullah, bagaimana keadaan rambut Rasulullah, bagaimana keadaan dia detail, sampai benda-benda kecil-kecil itu pun diceritakan untuk kita mendetili, kita mencerakini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya timbul kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua kitab yang disarankan kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama mencerakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab yang kita bincangkan di sini, iaitu kitab menelusuri 1000 tahun fiqh Syafi'i alam Melayu ini, saya ada buat satu chapter, beberapa tempat lah, satu chapter yang besar tentang peranan Ahlul Bait dalam mengembangkan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi peranan Ahlul Bait ini ialah satu peranan yang sangat besar. Oleh kerana Ahlul Bait ini ramai yang datang ke alam Melayu ini daripada Yaman, maka mereka datang daripada Yaman ke alam Melayu, dan orang-orang Yaman telah pun datang ke alam Melayu untuk berdagang ke negeri China semenjak zaman berzaman. Kenapa orang Yaman tak ada orang negeri lain, tak ada orang wilayah lain? Sebab Yaman itu pintu keluar masuk bangsa Arab di belah selatan. Bangsa Arab ada dua pintu keluar masuk dia. Itu disebut dalam Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi orang-orang Arab itu, terutama golongan Quraisy, ada ilaf. Ilaf ni rombongan perdagangan. Ila fihim, rombongan tersebut rihlatash syita'i was-saif, melakukan perjalanan pada waktu syita, sejuk, musim sejuk, was-saif, musim panas. Musim sejuk mereka akan pergi ke selatan, maka mereka akan berniaga ke selatan. Sebab selatan itu Yaman agak panas. Kalau musim panas mereka akan pergi ke utara. Utara itu dataran Syam itu sejuk. Maka sebenarnya utara selatan itu ialah pintu masuk. Di waktu musim sejuk, pintu masuknya belah selatan. Waktu musim panas, pintu masuknya sebelah utara. Kalau itu masuk, itu juga keluar. Jadi di antara orang-orang utara dan selatan ini, orang selatan lebih mahir dalam urusan laut. Sebab orang utara ni, dia walaupun dekat dengan laut, tapi dia tak main laut. Sebab lautnya tak besar, dia tidak ada lautan, dia hanya ada laut Mediterranean aja. Dia ada laut Mediterranean. Jadi di sebelah Baitul Maqdis itu ataupun sebelah Syam itu, pintu masuk sebelah utara. Jadi daripada Eropah ke, daripada Afrika Utara ke, daripada belah Kaukasus ke, Tantan apa semua tu, Eropah Timur dan sebagainya, Turki masuk ikut belah Syam. Jadi situ lautnya tidak besar, tak ada lautan pun, dia ada laut Mediterranean. Jadi mereka pun tidak begitu mahir dengan pelayaran, hanya sekadar kehidupan di pesisir pantai. Kehidupan melibatkan bisnes di pesisir pantai. Tapi berbeza dengan orang-orang Arab di selatan. Orang Arab di selatan di Yaman, dia berhadapan dengan laut lepas, berhadapan dengan lautan Hindi, Teluk Arab, lautan Hindi. Jadi dia berhadapan dengan lautan lepas. Dia ialah pedagang-pedagang dan pelayar-pelayar yang sangat handal, yang berlayar sampai ke China, tuan-tuan. Jadi mereka inilah yang berdagang sampai ke negeri China, yang berlayar jauh daripada bumi Arab. Jadi tuan-tuan para rahmatullah, bila waktu mereka belum masuk Islam lagi, maka mereka telah pun berniaga dengan dunia Melayu. Pergi berniaga sampai ke China. Sebab itulah kalimat utlubul ilma wala bisin, tuntulah ilmu walaupun ke negeri China itu telah wujud sebelum
kelahiran Rasulullah lagi. Dunia ilmu di China begitu tinggi. Tembok besar China tu 1000 tahun lebih dah wujud sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Arab telah pun pergi ke China sebelum daripada zaman Islam lagi. Jadi waktu mereka pergi ke China, mereka berjumpa dengan bangsa Melayu. Bila mereka menggunakan laluan rempah. Dia ada Silk Road, dia ada Spice Road. Kalau Silk Road dia akan melalui dataran yang berbahaya, padang pasir yang bahaya. Tapi kalau dia lalu Spice Road, iaitu laluan rempah, dia agak kurang bahayanya berbanding dengan bahaya-bahaya di padang pasir, di gurun-gurun. Jadi bila mereka ikut Spice Road ni, dia akan singgah di alam Melayu. Dulu kita pernah bagi tahu tentang pelaluan perjalanan mereka. Mereka akan tolak biasanya pada bulan 7. Bulan Julai mereka bertolak, bulan 9 mereka sampai. Dan bulan 9 itu mereka kena rehat dulu bulan 9, menunggu bermulanya penghujung 9 baru datang angin untuk tolak mereka ke China. Sebab angin daripada monsun barat laut menolak mereka daripada tanah Arab sampai ke alam Melayu je. Tu angin tu habis. Bulan 8 angin tu habis. Dia kena rehat di situ sebulan paling kurang, ataupun sampai bulan 9, sampai hujung bulan 9. Hujung bulan 9 tu baru datang angin monsun timur laut. Yang sekarang ni kita sedang berhadapan yang hujannya banyak, yang membawa angin yang bawa hujan dan membawa ribut taufan, bawa banjir kepada kita. Jadi angin itulah yang ditunggu oleh pelayar-pelayar untuk ke negeri China. Jadi mereka tunggu sampai hujung bulan 9 baru bermula untuk mereka berlayar ke negeri China. Jadi orang Arab dah lama berniaga dah ke negeri China. Yang berniaga tu ialah Arab Yaman. Bila Arab Yaman ni Muslim, masuk Islam di zaman Khalid bin Al-Walid, Rasulullah mengarahkan Khalid bin Al-Walid pergi tawan bahagian selatan. Maka setelah Khalid bin Al-Walid tawan bahagian selatan, iaitu Himyar, maka Himyar tak berkembang Islam dia. Sebab Khalid bin Al-Walid ni tentera, panglima tentera, maka dia agak keras, maka tak berkembang Islam di Himyar. Maka dihantar, dipanggil balik Khalid bin Al-Walid, maka untuk teruskan misi tempat lain, tempat itu digantikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sambung balik di Himyar sampai ke Yaman, sampai seluruh Yaman ditakluki, dan akhirnya Islam berkembang di Yaman. Sebab begitu pandainya diplomatik yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali adalah antara yang membuka kota Yaman. Sebab itulah Yaman itu ramai Ahlul Bait. Sebab Sayyidina Ali membukanya, jadi ramai Ahlul Bait pergi ke situ. Dan Imam Syafi'i juga berada di Yaman lama. Imam Syafi'i juga kita dah bincang dulu. Imam Syafi'i pada bab pertama dulu, Imam Syafi'i berada di Yaman bukan sebagai seorang imam semata-mata mengembangkan mazhab Syafi'i, tapi bekerja sebagai sekpol kepada Gubernur Yaman. Dia sebagai pembantu Gubernur Yaman. Bermaksud Imam Syafi'i bukan sebagai seorang imam yang bagi fatwa halal, haram, harus, boleh, silakan, tapi seorang yang terlibat dengan pemerintahan. Kalau pembantu gubernur ni sekpol tuan-tuan, memang terlibatlah dalam seluk-beluk pemerintahan. Jadi Imam Syafi'i bukan sekadar menguasai fiqh dan syariah di kawasan Yaman, tetapi juga menguasai pemikiran politik di Yaman, pendekatan politik di Yaman, dan kekeluargaan. Sebab beliau di antara keluarga Rasulullah SAW. Kalau kita buka dalam dia punya silsilah keluarga Rasulullah SAW, maka beliau tu agak rapat dengan Rasulullah SAW. Belah ibunya sangat rapat. Belah ibunya daripada ibunya, iaitu Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali karamallahu wajhah, kahwin dengan Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi dia punya step tu, lepas ibunya Fatimah, ayah datuknya ialah Abdullah, datuk moyangnya ialah Husain Hasan, lepas Hasan tu ialah Husain, lepas Husain tu Ali. Ustaz, bukannya Hasan tu adik-beradik dengan Husain? Hasan memang adik-beradik dengan Husain, tapi Husain tu sayangnya kepada Hasan, dia namakan anak dia juga Hasan.
Jadi Husin tu ada adik Hasan, dan dia namakan anaknya juga Hasan. Jadi anak yang Hasan itulah melahirkan Abdullah. Abdullah itu melahirkan Fatimah. Fatimah itu ibu kepada pada Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang disebut dalam beberapa kitab, antaranya pandangan yang juga disokong oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari dan juga pelbagai ulama yang lain, antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Walaupun ada mengatakan ada silsilah yang lain, maka itu terpulang khilaf ulama dalam perkara sirah ini, benda yang bukan akidah. Tapi kalau ikut pandangan-pandangan daripada ulama yang bersetuju dengan apa yang kita paparkan ini, maka dia sangat dekat dia punya keturunan itu. Dan kalau ikut ayahnya jauh, dia bertemu pada Abdul Manaf. Jadi pada Muttalib dan juga Bani Hashim barulah bertemunya keturunan Imam Syafi'i dengan Rasulullah. Dia belah ayahnya jauh. Dan daripada belah ayah inilah ada moyang bernama Syafi'. Muhammad bin Idris, ayahnya Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi pada Muttalib bin Abdul Manaf bila bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah Hashim bin Abdul Manaf, maka Imam Syafi'i Muttalib bin Abdul Manaf, dia bertemu di Abdul Manaf. Jadi pada moyang bernama Syafi' itulah Imam Syafi'i mengambil nama beliau sebagai Syafi'i. Dia tak ambil nama ayah dia Muhammad bin Idris, tapi dia nisbahkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa dia ambil Syafi'i itu sebagai nisbah pada dia? Sebab dia berbangga dengan moyang yang bernama Syafi'. Sebab apa dia bangga? Sebab Syafi' ini ialah sahabat Rasulullah. Di situ sebab dia. Sebab Syafi' itu sahabat Rasulullah. Pada ramai je tok nenek dia. Ramai tok dia lagi ramai. Kenapa dia tak ambil Ubaid? Kenapa tak ambil Abu Yazid? Tapi dia ambil Syafi'. Sebab Syafi' itu sahabat Rasulullah. Maka dia ambil Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nisbahkan kepada moyang dia yang sahabat Rasulullah. Jadi daripada ibu dan ayah kedua-duanya keturunan Rasulullah. Maka sebab itulah Imam Syafi'i ini bila dia diam di Yaman itu dia berada di kerusi pemerintahan. Tuan-tuan, Syekh Paul ni dia akan menentukan banyak benda. Kalau kita nak jumpa menteri, jumpa Syekh Paul dulu. Jangan terus jumpa menteri je. Menteri okey. Tapi yang pegang kunci tu Syekh Paul. Syekh Paul yang atur apa semua kan. Jadi Imam Syafi'i ini ialah pembantu Gubernur Yaman. Jadi dia seorang yang matang dalam fatwa dia. Sebab dia terlibat dengan masyarakat. Bukan duduk halal, haram, makruh, harus, tidak. Dia terlibat dengan masyarakat. Jadi di Yaman itu sampailah dia difitnah. Jadi nak bagi tahu kuatnya dia punya pengaruh sampai dia difitnah terlibat dengan Syiah. Tapi oleh kerana difitnah terlibat dengan Syiah, maka bila matinya gubernur dia difitnah. Jadi sebab tak ada bos lah, maka dia difitnah terlibat dengan Syiah. Maka dia dibawa ke Baghdad dan diadili oleh hakim. Hakim itu diadili oleh khalifah sendiri. Khalifah berzaman dia ialah Harun Ar-Rasyid. Jadi betapa hebatnya zaman itu, khalifahnya sangat terkenal, Harun Ar-Rasyid. Jadi dia punya ulama'nya sangat terkenal. Ada ulama' yang sangat hebat. Bila sultannya hebat, maka rakyatnya juga hebat, tuan-tuan. Jadi Imam Syafi'i dibebaskan. Setelah dia berhujah, dibebaskan daripada pensabitan sebagai Syiah. Dan jadi member kepada khalifah. Jadi kita lompat, kita telah cerita benda ni dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini. Jadi Yaman menjadi base kepada mazhab Syafi'i dan base kepada Ahlul Bait. Dan di sinilah orang-orang yang pandai berdagang dan berbelayar. Jadi mereka lah yang menyebarkan Islam ke alam Melayu dan sampai ke China. Oleh itu Islam yang sampai kepada kita ialah Islam yang first hand, yang datang daripada bangsa Arab, daripada arah Yaman. Pada kurun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai orang-orang Yaman ke kawasan kita.
Sebab itulah kita ini agak lembut, sebab kita dapat Islam daripada Yaman, golongan Arab yang lembut. Sampai sekarang orang Yaman itu berbeza dengan orang lain. Arab Yaman ni berbeza. Sebab tu Rasulullah kata pada Yaman itu kamu kena berlembut. Sesungguhnya pada Yaman itu ada kelembutan. Maka orang-orang Arab Yaman ini memang lembut, berbeza dengan Arab-Arab tempat lain. Jadi bukan sekadar lembut, ditambah pula dengan ramainya keluarga Rasulullah. Sini kita nak mengambil satu pemahaman tentang mengenali Rasulullah. Saya daripada kita baca Rahikul Maktum, baca Sunan Tirmizi, maka dalam buku ni juga kita paparkan tentang Rasulullah daripada sudut yang lain, iaitu Rasulullah dan hubung kaitnya dengan alam Melayu. Supaya kita tahu bahawasanya bila cerita tentang Rasulullah, bukanlah benda yang jauh sampai ke Mekah, bukan benda yang jauh sampai ke Timur Tengah. Tak, Rasulullah itu depan mata kita pun ada. Depan mata kita ada keluarga Rasulullah. Depan keliling-keliling kita penuh dengan insan-insan yang mengalir dalam tubuhnya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan rahimakumullah, maka menjadi satu benda yang sangat-sangat baik untuk kita mengkaji tentang Rasulullah dalam bulan Rabi', sama ada Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. 2 bulan itu kita cerakin sungguh-sungguh tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila keturunan Rasulullah sampai ke sini, orang-orang Arab dah lama sampai ke sini, maka keturunan Rasulullah juga sampai. Antara yang terawal ialah rombongan daripada Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Shadiq pada tahun 850 Hijrah. 850 Hijrah sekitar tahun 200 850 Masihi, sekitar dalam 200 Hijrah. Jadi dalam kurun yang ke-3 Hijrah atau 200 ke atas, maka sampainya Muhammad Ad-Dibai bin Ja'far Shadiq membawa satu kapal sejumlah 100 orang dalam kapal itu. Maka kebanyakannya ialah keluarga Rasulullah SAW, dan menuju ke tanah Melayu. Mereka menuju ke alam Melayu. Jadi kenapa mereka ramai menuju ke alam Melayu? Sebabnya di sebelah tanah Arab sekarang, tanah Arab pada waktu itu, sekitar selepas tahun 150 Hijrah, keturunan Rasulullah banyak ditempel oleh golongan Syiah. Jadi golongan Syiah ini menempel pada Ahlul Bait, dan akhirnya Ahlul Bait mendapat musibat dia. Bila geng Syiah ni menempel pada Ahlul Bait, tak pasal-pasal Ahlul Bait pula yang kena demi tempias dia. Sampai Rasulullah, Imam Syafi'i sendiri kena tempias. Dan oleh itu Ahlul Bait ni tak begitu senang. Maka mereka mencari tempat yang aman. Sebab tu ramai yang pergi jauh daripada pusat pemerintahan. Sebagian besarnya Imam Syafi'i sendiri lepas ditangkap itu, lepas daripada penghakiman, dibebaskan, dia pergi ke Mekah, kemudian pergi ke Mesir. Mesir, sebab apa Mesir? Pertama, Mesir ramai ulama-ulama lagi. Imam Syafi'i walaupun dah jadi imam mujtahid, masih belajar dengan Imam Laisi, masih belajar Imam Waqi' yang berada di Mesir. Dan dalam masa sama, Mesir itu jauh daripada hiruk pikuk politik. Maka sesuai untuk dia menggagaskan mazhab jadid. Jadi selain daripada pergi Mesir, ramai Ahlul Bait pergi Mesir bersama Imam Syafi'i. Dan ramai juga yang pergi ke dunia yang aman, alam yang aman, iaitu alam Melayu. Bila sampai di alam Melayu, tuan-tuan, mereka disambut oleh ulama-ulama dan juga raja-raja di alam Melayu. Alam Melayu ketika 2 Hijrah itu, kurun kedua Hijrah, dah ada raja dah. Antaranya Perlak dah ada raja, sebab mereka dah dapat Islam daripada kurun pertama. Daripada kurun pertama dah dapat Islam. Dan dalam ni kita letakkan tentang kedatangan Islam ke alam Melayu. Maka Islam telah pun sampai pada zaman Sayyidina Osman, dah sampai dah ke alam Melayu. Sebab catatan mengatakan bahawasanya, dalam buku ada catatan, Sayyidina Osman menghantar rombongan diplomatik pergi ke China. Bila diplomatik pada Sayyidina Osman pergi ke China 2 kali, maka mesti lalu alam Melayu. Dia takkan naik Boeing 777. Dia naik kapal pergi alam Melayu. Dia melalui alam Melayu, mesti dia singgah alam Melayu. Dan pada zaman Muawiyah telah pun sampai pendakwah kita ke alam Melayu, tapi tidak mampu mengislamkan raja-raja Melayu. Tapi bila sampai zaman Umar bin Abdul Aziz,
dia lalui jalan-jalan Muawiyah tadi, dia berjaya mengislamkan. Muawiyah pergi ke kerajaan Kalinga di Jawa, tak mampu mengislamkan Ratu Sima, tapi Umar bin Abdul Aziz berjaya mengislamkan anak Ratu Sima, itu J Sima, maka Islamlah kerajaan Kalinga di Jawa. Adapun kerajaan di Sumatera ialah kerajaan Sriwijaya. Masa zaman Muawiyah, Lokitavarman jadi raja. Kemudiannya zaman Umar bin Aziz, Srindravarman jadi raja. Srindravarman berjaya diislamkan, maka ditukar nama Sriwijaya kepada Sribuza Islam, ataupun dalam tulisan Arab disebut sebagai Zabaj. Kalau dalam buku-buku Arab sebut Zabaj, itulah Sriwijaya. Sriwijaya adalah melahirkan raja-raja di Bukit Seguntang, dan raja-raja itu melahirkan raja-raja Melaka. Raja-raja Melaka melahirkan raja-raja negeri Perak. Jadi Perak itu ialah pengganti penerus kepada keturunan raja-raja daripada Palembang, daripada Sriwijaya, Palembang, Melaka, dan Melaka yang pergi ke Johor tu dah habis. Sultan Mahmud mangkat di Julang, tapi keturunannya ada di Perak. Dan kuburnya masih ada sekarang di Perak. Saya letakkan kubur dekat sini dalam gambar ni, sebab kubur tu dekat dengan kampung saya, sebelah kampung je. Saya lambur kanan, sebelah lambur kanan tu ada Teluk Bakung. Teluk Bakung itulah tempat persinggahan pertama Sultan Muzaffar Shah daripada Melaka. Di situlah dia membuat dia punya istana dan juga kubur dia, dan di situlah terdapatnya kota yang sekarang ni sebut sebagai Bota atau Bote. Bote tu sebutannya betul lah. Sebutan bakunya Bota. Betul bukan Bota. Bota sebutan baku dia, buruk betul bunyi dia. Jadi Bote. Di Bote tu ialah tempat bersemayamnya raja-raja. Nama asalnya ialah Brahman Indra. Jadi kemudian ditukar kepada Bota, dan hilang langsung cerita tentang raja-raja punya dia punya istana apa semua tu kan. Itu cara Mak Saleh dia nak buang sejarah Melayu, maka dia letakkan nama tu jadi daripada Brahman Indra kepada Bota. Bota tu sebab apa? Sebab ada gergasi. Gergasi tu ialah makhluk Bota, makhluk Bote. Makhluk itulah dijadikan sebagai nama tempat tu, dan hilanglah nama Brahman Indra tu. Punya pandai dia gunakan nama kan. Dan kita pakai nama tu. Tapi nak buat macam mana kan? Saya bukan Menteri Besar. Kalau saya Menteri Besar, saya tukar balik Bota tu kepada Brahman Indra sebagai tempat mengenang, tempat raja-raja. Nak buat macam mana kan? Kita bukan MB. Bolehlah siapa-siapa yang dekat-dekat tu bisik pada MB. Bota ni ialah gergasi, tak elok. Tapi letak balik nama Brahman Indra tu. Jadi itu raja-raja. Jadi datangnya keturunan Rasulullah ke alam Melayu bermula dengan Muhammad Adibai bin Ja'far Shadiq. Bila Muhammad Adibai bin Ja'far Shadiq sampai, maka bermulalah kerajaan Ahlul Bait. Apabila Muhammad bin Adibai itu sampai ke alam Melayu tahun 850 Masihi ataupun kurun kedua, kurun awal, kurun ketiga Hijrah, maka bermulalah penempatan kerajaan Ahlul Bait. Apabila dia sampai dia di Pelak dah ada kerajaan Melayu dah. Sebab dia awal-awal dah terima Islam dah. Daripada mula di awal, kemudian membentuk koloni, membentuk penempatan ramai orang Islam, membentuk sebuah kerajaan. Dari kerajaan itu didatangi oleh Muhammad Adibai bin Ja'far Shadiq, maka dia sampai dan akhirnya diterima dengan begitu baik, dan kemudiannya dikahwinkan dengan Puteri Makhdum Tansuri. Puteri Makhdum Tansuri ni anak kepada Raja Perlak. Maka Raja Perlak tak ada anak lelaki. Maka bila tak ada anak lelaki, dia minta Said Muhammad Adibai tadi berikan anak dia, iaitu Said Ali bin Muhammad Adibai itu kahwin dengan Makhdum Tansuri, anak kepada Sultan Perlak. Maka lahirlah daripada Ali bin Muhammad Adibai tadi kahwin dengan Makhdum Tansuri, lahirlah Said Abdul Aziz. Said Abdul Aziz ni cucu kepada Raja Perlak dan anak kepada Said Ali. Maka bermula saat itulah dinasti Aziziyah tertubuh yang menjadi raja kepada Perlak zaman berzaman, tuan-tuan. Bermula saat itu raja-raja di Melayu ini, di alam Melayu ini didatangi oleh pelbagai keturunan Rasulullah SAW, dan mereka menjadi raja di alam Melayu. Sebab itulah dalam akidah Nasafi
menyebut bahawasanya alam Melayu ini dia meletakkan hadis Rasulullah al-a'immatu min Quraisyin itu sebagai satu daripada benda akidah, iaitu pemimpin tu hendaklah daripada orang-orang Quraisy. Al-a'immatu min Quraisyin. Maka bangsa Melayu, begitu hebatnya bangsa Melayu ni, dia tidak akan memilih raja dia, melainkan raja itu memang keturunan raja daripada Palembang, atau memang keturunan raja betul, ataupun keturunan Rasulullah. Itu tiga je. Ataupun dinobatkan oleh sesiapa yang ada nobat daripada raja-raja yang betul. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau macam Selangor ini, Raja Lumu jadi raja, tapi dinobatkan oleh Kesultanan Perak. Kesultanan Perak yang ada nobat itu dinobatkan kepada Raja Selangor, maka Selangor ini menjadi raja yang sah. Begitu Johor dinobatkan oleh Brunei. Brunei itu keturunan Rasulullah, raja-raja yang datang keturunan Rasulullah, maka dia ada nobat. Cuma Brunei ada padang bungkuk. Padang bungkuk itu ialah lambang dia punya alat-alat nobat kebesaran, sebab dia asal daripada keturunan Rasulullah. Dia ada pedang, tak ada kerih. Jadi itu sistem orang Melayu. Jadi nak bagi tahu ramainya raja-raja Melayu yang daripada keturunan Ahlul Bait. Dalam buku ni saya letak 32. Sebenarnya lebih lagi kecil 32, sebab saya 32 tu je. Saya dah exhaust dah penat dah nak mencari data-data tu. Jadi kita buat 32 tu penat kita nak bacanya, mau tidur baca. Jadi kalau payah nak tidur, baca buku ni. Tapi awas, berat. Jatuh kena muka 3 kilo bam. Jadi tuan-tuan rahmatullah, nak bagi tahunya ramainya, banyaknya wilayah-wilayah kerajaan Ahlul Bait, bermula daripada dinasti Al-Jiziyah di Perlah, kemudiannya banyak lagi, ramai lagi, namun semua kebanyakannya telah pun dimusnahkan masa zaman penjajahan. Masa zaman penjajahan dulu telah dimusnahkan oleh penjajah, terutamanya di kawasan Belanda. Sebab Belanda ni tak ada raja, berbeza dengan Inggeris. Inggeris ni ada raja. Antara, bukanlah kebaikan, tapi antara beza Inggeris dengan Belanda, Inggeris dia kekalkan raja-raja sebab dia pun ada raja. Tapi Belanda tak ada raja, dia musnahkan raja-raja. Dan bila keluar Belanda, datang komunis bunuh raja-raja lagi. Jadi semakin pupus raja-raja, terutama di wilayah Indonesia sekarang ni. Dan ada juga yang dia tak pupus, dia tidak dimusnahkan oleh Belanda, tidak dibunuh oleh komunis, tapi dia sendiri nak melucutkan jawatan dia demi untuk bersatu dengan Indonesia. Itu antaranya Raja Siak. Raja Siak ialah keturunan Rasulullah SAW daripada keturunan Jamalul Lail. Dan Raja Siak ni satu benda unik, ialah Raja Siak ni bila dia dah hilang, dah tak ada raja yang mempunyai anak lelaki, maka dia datang ke negeri Perak. Dia meminta seorang anak daripada Raja Bendahara Perak. Raja Bendahara Perak ini dulu ialah raja yang dia ada nama Raja Bendahara, tapi dia bukan keturunan raja, tapi dia ialah satu benda yang hebat Kerajaan Perak berikan kepada keluarga Rasulullah. Maka Raja Bendahara itu dipegang oleh keturunan Said Jamul Lail. Maka beratus tahun keturunan Said Jamul Lail memegang jawatan Raja Bendahara. Antaranya Tok Tambak Pulau Pisang. Tok Tambak Pulau Pisang ini diminta seorang daripada anak Tok Tambak untuk menjadi raja di Siak, menggantikan raja yang telah pun meninggal dunia tanpa waris. Jadi sebenarnya selepas itu dibawa ke Siak, dan jadilah Siak kerajaan Ahlul Bait. Sampailah bila berlakunya kemerdekaan Indonesia, Siak menggugurkan kesultanan dia, memberikan hak kesultanan itu kepada Soekarno untuk merdeka bersama-sama, dan diberikan lebih 3 triliun duit-duit kerajaan Siak untuk diserahkan kepada kerajaan, membina kerajaan. Dan banyak lagi lah perkara yang melibatkan kepunyaan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masih ada lagi ialah di Malaysia ni ialah Raja Perlis, keturunan Raja Perlis, keturunan Negeri Sembilan, Tampin, Luak Tampin,
keturunan Raja Kelantan. Raja Kelantan pernah terputus tapi disambung boleh oleh Long Bahar. Jadi dalam buku ni kebanyakan saya letakkan silsilah dia keturunan Rasulullah SAW yang ada pada raja-raja. Jadi ada silsilah kita tahu daripada Sultan Hasan al-Bolkiah kepada ayah dia, kepada ayah sampai Rasulullah. Kalau Kelantan daripada mana sampai Rasulullah, Patani daripada mana sampai Rasulullah, Sulu daripada mana sampai Rasulullah. Jadi kita letakkan silsilah keturunan ini supaya kita tahu bahawasanya alam Melayu itu sangat banyak keturunan Ahlul Bait. Di Sarawak saja ada 12 wilayah Ahlul Bait yang telah dimusnahkan oleh Bruk musnahkan keturunan Ahlul Bait yang memerintah 12 wilayah di Sarawak, tuan-tuan. Akhirnya dia jadi raja pula, panggil Raja Bruk kan. Jadi itu satu benda yang sangat memilukan. Dan itu juga Sulu. Sekarang Sulu dah tak jadi apa dah. Sulu itu satu daripada keturunan Rasulullah SAW. Dan ramai lagi yang iaitu cerita yang jadi raja 32 kerajaan. Yang tak jadi raja jadi ulama besar macam di Terengganu, dia panggil Tokku, dia tak panggil Habib, dia tak panggil Habib, dia panggil Tokku. Tokku Pulau Manis, Tokku Pulau Pisang, Tokku Paluh, Tokku Pulau Tuan Besar dan sebagainya. Ada juga yang dah bernama Nik, ada bernama Wan, ada bernama Tuan. Dan Tuan Ibrahim Tuan Man, Said Nur Hisham Tuan Padang. Jadi bayah dia Tuan, dia Said. Jadi Tuan ataupun Said ataupun Wan ataupun Ning, semua tu ialah keturunan Rasulullah SAW daripada jalur pelbagai. Dan ada juga sebahagian yang tidak lagi menggunakan keturunan Rasulullah sebab waktu penjajahan dulu mereka dibunuh. Jadi ramai daripada mereka ini yang berpura-pura tukar nama, tak guna nama Said. Akhirnya anak dia pun tak tahu, cucu dia pun tak tahu, las hilang macam tu keturunan tu. Jadi di alam Melayu ini sangat banyak keturunan, ramai keturunan Ahlul Bait. Mudah-mudahan kita semakin mengenali kita sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang nak buku ni boleh ambil di belakang tu. Kalau habis tu boleh ambil di kereta saya. Harga 190. Jadi kalau tak bawa duit boleh transfer. Nanti saya ambil nombor, saya bagikan nombor akaun, nanti boleh transfer. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.